Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai geng, pada video kali ni Bro Fatih nak sembang berkaitan tentang Ultraman Nexus part yang kedua. Rasa macam, bukan macam lagi lah, Bro Fatih dah pernah bahas Ultraman Nexus, tapi dah lama lah tahun lepas. Cuma bila tengok balik, rasa macam boleh buat part yang kedua. Itu yang Bro Fatih buat, Ultraman Nexus part yang kedua. Dan juga video-video sebelum ni yang mana ada satu part saja yang rasa macam boleh buat untuk part yang kedua. InsyaAllah Bro Fatih akan cuba untuk buat part yang seterusnya. Tetapi sebelum tu, kepada sesiapa yang baru sampai, jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya channel ini boleh berkembang di masa akan datang. InsyaAllah. Korang memang mantap Pak Bu, terbaik Makcik Kia. Dalam siri Ultraman Nexus ni, kalau macam korang budak sekolah lagi, korang tak akan faham dia punya cerita. Sebab kalau macam budak-budak, kebiasaan akan lebih tengok kepada action. Lagi-lagi macam new generation sampailah ke sekarang Trigger, kira macam dia punya efek apa semua lagi dahsyat. Itu yang macam budak-budak akan nampak lagi seronok untuk tengok berbanding daripada storyline. Tetapi kalau macam korang dah habis sekolah, korang dah dewasa dan sebagainya, bila korang tengok Ultraman Nexus ni, korang akan rasa macam dia punya storyline tu lain daripada siri yang lain. Sebab Bro Fatih dulu pun masa kecil-kecil, era awal-awal Heisei, macam Tiga, Gaia, Dyna, Cosmos, dan Bro Fatih tengoklah sampai yang sekarang Trigger. Serta era Showa pun Bro Fatih ada tengok juga macam 87, tapi tak semualah. Dan bila Bro Fatih dah besar, lepas tu tengok balik siri Nexus ni, boleh dikatakan dia punya storyline tu memang cun, memang mantap lah. Sebab dia punya cerita tu berplotkan untuk orang dewasa. So kalau macam korang yang dah dewasa apa semua tengok Nexus, memang nice lah sebab dia lain daripada yang lain. Tapi kalau macam korang budak sekolah lagi ataupun macam kanak-kanak, korang memang tak nampak. Tapi bila korang dah besar dan dewasa, cuba korang try tengok Nexus balik, korang akan rasa macam satu feeling yang dia punya storyline ni memang wow, amazing lah. Kira macam best dengan dia punya plot apa semua tu memang seimbang. Serta dalam siri Nexus ni, dia punya raksasa ni boleh dikatakan sebagai budak baik jugalah. Kalau macam nak diikutkan Ultraman daripada siri yang lain, biasa raksasa akan serang bangunan ataupun tempat-tempat yang ramai orang. Tapi Ultraman Nexus punya raksasa, maaf, kami adalah raksasa yang baik. Sebab tu nanti dia akan muncul di gunung ataupun di kawasan-kawasan hutan yang jauh daripada tempat orang ramai. Tapi macam mana pun dalam siri Nexus, ramai juga yang terkorban disebabkan dibunuh ataupun dimakan oleh raksasa. Kerana Ultraman ataupun tim unit pertahanan lambat sampai ke tempat kejadian, kira macam logik lah ada manusia yang terkorban. Dan raksasa dalam siri Nexus yang dikenali sebagai Space Beast memang lain daripada siri Ultra lain. Dia punya raksasa tu boleh dikatakan pertama bijak, sebab dia kadang-kadang meniru gaya Ultraman berlawan dan juga meniru macam mana tim unit pertahanan menyerang mereka. Sebab itulah nanti perlawanan akan datang, raksasa tu akan menjadi lebih kuat. Serta raksasa tu dia punya pergerakan berlawan tu agak unik. Selain dia punya raksasa tu, kalau macam diserang, boleh mengakibatkan kemusnahan yang amat dahsyat kepada bumi. Dia punya raksasa tu boleh dikatakan OP lah dalam siri Nexus. Serta plot twist dalam Nexus ni boleh dikatakan antara plot twist yang baik. Yelah, sebab kalau macam dia punya villain tu, kita tak tahu siapa. Kebanyakan siri Ultra yang lain, kita dah dapat agak dia punya villain siapa. Kadang-kadang dah ditunjukkan daripada awal. Lain pula siri Nexus, rupa-rupanya dia punya villain ataupun raja kegelapan yang dikenali sebagai Dark Zagi adalah daripada kawan-kawan mereka sendiri, iaitu anggota daripada tim unit organisasi pertahanan. Kira mantap lah dia punya plot twist. Selain dalam siri Nexus ni, dia ada banyak menerangkan atau memaparkan kata-kata yang bernilai. Sebagai contoh macam katan tu adalah cahaya yang tak akan pernah terpadam. Selain dia punya host Dunamis tu, kita akan nampak diorang ni bertarung untuk menjadi semakin kuat. Kerana apa? Untuk melindungi orang-orang yang penting bagi mereka. Memang kalau macam kita tengok perwatakan yang Dunamis tu bawa, memang boleh dikatakan memberi feeling kepada para penonton. Dengan dia punya siri tu, lagi-lagi macam bab lakonan dengan instrumen lagu, muzik dan sebagainya, memang rasa dia punya cerita tu memang boleh sampai kepada kita.
Antara orang yang pernah menjadi Dunamis untuk Nexus ataupun Noah dan juga The Next, Dunamis tu maksudnya adalah orang yang terpilih oleh cahaya, iaitu Shunichi yang menjadi Ultraman The Next. Kemudian Dunamis seterusnya adalah Junhemea dan diikuti oleh Ren, Nagi, Kumon dan juga Tachibana. Itulah antara Dunamis yang pernah terpilih oleh cahaya. Serta antara form yang terdapat dalam siri Ultraman Nexus, yang pertama adalah Nexus Anpan. Ini dia punya basic form. Kemudian Nexus Junis, Nexus yang berwarna merah. Lepas tu dia evolusi lagi menjadi Nexus Junis Blue. Dan evolusi yang seterusnya adalah diri dia yang sebenar, iaitu Ultraman Noah. Boleh dikatakan setakat ni adalah Ultraman yang paling kuat dalam sejarah Ultra. Dan dia punya Dark Ultra macam Dark Faust, Mephisto, anak-anak buah Dark Zagi semua ni boleh dikatakan main peranan penting dalam siri Nexus. Antara siri ataupun movie Ultra lain yang pernah melibatkan Nexus, sebagai contoh macam Ginga S punya movie, yang mana kita akan dimunculkan dengan Nexus. Dan masa dalam siri X, ketika Ultraman X tak mampu nak lawan raksasa yang dikenali sebagai Space Beast, itulah yang akan memunculkan Tachibana untuk menjadi Dunamis bagi bertukar menjadi Ultraman Nexus untuk membantu Ultraman X. Kira macam Ultraman X sendiri pun struggle nak kalahkan Space Beast, tapi disebabkan ada bantuan daripada Nexus, barulah dia boleh kalahkan Space Beast tersebut. Ini antara gambaran yang mana Space Beast boleh dikatakan raksasa yang hebat ataupun boleh dikatakan lain daripada monster dalam siri Ultra yang lain. Dan dia punya konsep yang terbatal, inilah sebenarnya Nexus ni boleh dikatakan dia punya episod tu lagi panjang daripada siri sebenarnya. Tapi disebabkan rating dia agak rendah, ialah sebab dia punya cerita tu, storyline dia macam agak dark dan juga berplotkan daripada orang dewasa. Tiada orang potong cerita tu untuk menjadikan Dark Zagi adalah final villain dia. Tapi kalau macam nak ikutkan dia punya novel majalah, dia punya villain yang terakhir yang akan dilawan oleh Noah adalah Dark Lucifer. Kalau macam tengok info, Dark Lucifer tu memang OP habis lah. Sampai Noah nak kalahkan Dark Lucifer pun perlu menggunakan dua Dunamis. Satu Dunamis belum tentu boleh kalahkan Dark Lucifer. Sebab Dark Lucifer ni gabungan daripada Space Beast yang hebat. Sebagai contoh daripada Beast the One, lepas tu Dark Mephisto, Dark Faust, Dark Zagi, kira macam kuat habis lah dia. Sampai kalau macam ikut dia punya majalah, masa pertarungannya dengan Noah memberi efek ataupun kesan kepada ruang dan juga waktu serta sejarah, kira macam dahsyat habis. So kalau macam diorang boleh buat balik konsep ni, memang seronok lah untuk kita tengok. Antara perlawanan paling epik dalam sejarah Ultra antara Noah dan juga Dark Lucifer. Itu saja bagi Bro Fighter untuk review pada kali ini. Maaflah jika ada kekurangan dan kesilapan. InsyaAllah semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.